Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan lihat untuk eksperimen berkenaan pressure drop dalam pipe. So ini adalah dia punya equipment yang kita akan gunakan. So equipment ni ada dua section, iaitu kat sini kawasan test section. So kat test section ni kita ada banyak pipe dan kita ada fitting juga kat sini. Okay, sebelum tu kita tengok dulu pipes tu datang daripada mana. So sambungannya datang daripada tangki bawah ni. So kita ada water tank yang kita dah isi. So kat lubang ujung tu adalah lubang untuk centrifugal pump ni sedut air. Okay, sorry, dekat bawah ni. So kita dah isi lebih pada level tu. Kemudian air akan masuk kepada centrifugal pump. So di sini ada satu button. So bila kita nak supply air, kita boleh control dia punya speed. So kita boleh onkan kita punya pump. So bila ada bunyi tu maknanya air dah masuk daripada tangki ke dalam sistem. Okay, selepas tu kita punya air akan masuk ke atas. So kat sini kita make sure kita punya valve yang berkaitan kita kena buka. Okay, kalau tengok air ni masuk, dia boleh masuk ke pipe yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. So dalam kes ni kita nak tengok pressure drop dekat dua tempat, iaitu dekat panjang pipe ni, kiri dengan kanan. So dekat pipe ni kita akan buka sambungan dia lah. Okay, kita dah buka pipe valve kat bawah tu. So kita akan buka valve yang ni. Okay, sekarang kedudukan dia memang dia dah buka. Okay, so kat sini kita lihat kalau dia punya pump ni kita buat dia selari dengan pipe, maknanya dia open. So kalau kita buat macam ni, dia akan jadi close. Okay, dia tutup. So sekarang kita nak make sure kita punya section ni je yang ada air. So selain tu kita akan tutup dia. So yang atas, okay, dan bawah ni kita dah tutup. So bila air masuk daripada kiri, dia akan lalu ke sini, kemudian dia akan turun ke bawah. So bila dia turun ke bawah, dia ada dua direction dia boleh lalu kan. Okay, so yang atas ni kita tak gunakan. So dua valve ni kita dah tutup. So sekarang air akan masuk ke bawah. So kat sini ada flow meter. Okay, flow meter ni akan baca flow rate dalam pipe ni. So kita nak make sure air tu lalu kat sini lah. So sekarang kita dah buka valve ni, so tak ada masalah. So bila kita nak guna alat ni untuk baca pressure drop, so kita dah pilih pipe yang kita nak test tu, iaitu dekat pipe yang ni. So pipe ni ada sambungan kiri dengan kanan kan, yang warna gold tu. So dua sambungan tu adalah sambungan kepada alat ni. So alat ni dia akan baca pressure dekat dua point pipe tu. So differential pressure indicator nama dia. Okay, so dia punya bacaan kat sini sekarang 13 mmH2O. Okay, so kita nak make sure sebelum alat ni berfungsi, kita akan set dia kosong lah. So sekarang ni kita dah sambungkan. Nanti kita akan calibrate supaya dia kosong. Okay, so panjang pipe ni adalah 1 meter Okay, pipe yang lain kita tak gunakan, kita akan gunakan ni. Okay, ni adalah size diameter dia, 17 mm. Okay, baik, sekarang kita dah make sure kita punya pressure indicator tu yang baca inlet dengan outlet punya pressure dah jadi kosong So sekarang ni dia ada error sikit lah, negatif 3 mmH2O. Okay, so kita ambil setakat tu je lah, sebab alat ni ada limitation dia. Okay, sekarang kita dah boleh onkan kita punya valve. So sekarang kita onkan switch ni, kemudian kita open kita punya valve pada position yang kita nak. Okay, selepas kita onkan valve tu, kita akan tengok bacaan kat sini lah, kita punya flow meter ni. Okay, nama dia ada dekat atas, flow meter. So bacaan flow meter ni dalam liter per minute. So kita pun nampak fluctuation kan. Fluctuation ni maknanya air tu sekarang dia ada bubble lah. Kita tengok laluan air ni dia ada angin dalam ni.
Okay, sepatutnya kita kena buang lah angin ni dulu. So dia akan menyebabkan kita punya flow rate ni akan jadi error. Okay, so kita akan increase air dalam ni. So sekarang kita tengok dalam pipe ni dah tak ada angin, so kita boleh slowkan lagi. Okay, sekarang kita check balik kita punya flow rate ni lebih kurang 12.2 liter per minit. Okay, so bacaan ni kita nak ambil adalah bacaan flow meter ni 12 liter per minit ni dan bacaan ni. Okay, sekarang bacaan dia 160 mm/h2. So nanti kita akan buat bacaan kedua. Okay, sekarang ni 158 11.66. So kita ambil bacaan yang sama lah, sebab nilai dia sentiasa berubah. So kita ambil satu lagi bacaan yang besar sikit flow rate dia. Okay, sekarang bacaan flow rate kita lebih kurang 24.9 So dia punya indikator ni 340 lebih kurang liter mm/h2. Okay, so nilai dia akan berubah sikit lah sebab ada bubble So nanti dalam report kita boleh ceritalah tentang bubble ni. Okay, sini ada bubble sikit. Okay, itu sahaja eksperimen ni. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak kira dia. Sekarang kita nak lihat macam mana kita nak kira pressure drop dalam pipe ni. Jadi kita ada 3 bacaan yang kita dah record. Yang pertama ni adalah bacaan pressure difference daripada digital punya alat tu. Dan Q ni adalah daripada flow meter. Flow meter dia baca flow rate kan. Jadi dia punya nilai dia liter per minit. So saya buat eksperimen ni daripada flow rate yang rendah 11.66 kepada flow rate yang tinggi. Okay, alat ni dia punya flow rate dia lebih kurang 50 liter per minit lah dia boleh achieve. Okay, so kita nak buat comparison. Yang pertama dia punya bacaan manometer ni adalah dalam mm. Okay, mm H2O. Okay, nanti saya tambah. So 158 mm kita dapat 11.66 liter per minit. 339 24.96 liter per minit. Kemudian yang paling besar saya buat 32 liter per minit. Dia punya bacaan mm dia 350 mm. Jadi secara teori dia sepatutnya bila kita nak ukur flow rate dia ni kita ukur sebelum pressure drop tu berlaku. Okay, sekarang dia punya pipe diameter dia adalah 17 mm. Okay, dia punya pipe diameter kat sini 17 mm. Kemudian panjang pipe ni yang kita ukur ni adalah jarak daripada 2 point manometer tu lah. Sebab dia nak baca pressure drop. So bila kita letak point sini dengan point sini, kita ukur jarak dia adalah 1 meter daripada alat tadi. Cuma ni secara ideal lah. Sepatutnya digital flow meter ni location dia kat sini. Cuma masalahnya sekarang dekat equipment kita tu, flow meter dia dekat pipe yang diameter dia lain. Okay, so pipe diameter flow meter tu dia duduk dekat pipe yang diameter dia 25 mm. Sedangkan kita punya alat yang ukur pressure drop ni diameter dia 17 mm. So apa yang saya nak highlight kat sini adalah kita kena kira dia punya velocity baru. Okay, sepatutnya velocity kat sini velocity yang kita dapat daripada sini, sebab Q ni kita ambil kat sini. So kita akan dapat kat sini V dia adalah Q bahagi area. Okay, kat sini saya label 2 lah sebab location dia kat tempat kedua. Cuma bila kita nak proceed dengan calculation untuk Reynolds number ni sepatutnya kena guna rho dV bahagi mu. So ni diameter of pipe kan. So diameter of pipe kita sebenarnya kat sini 17 mm. So tak logik lah kita guna 17 mm tapi velocity dia kita ambil dekat flow meter ni 25 mm punya pipe. So kita kena kira velocity kat point sini dulu. So cara dia adalah kita samakan kat sini kita dah ada Q. Sebab Q ni datang daripada flow meter. Q sama dengan A2 darab V2.
Kemudian kat sini kita akan samakan Q kat sini sama dengan A1V1. So bila punya flow rate tak berubah, yang berubah adalah velocity. So nanti bila kita susun, yang dua ni kita dah ada nilai kan, area ni datang daripada diameter. So A2 V2 sama dengan A1 V1. Yang kita nak adalah V1. So V1 sama dengan A2 V2 bahagi A1. Okay, kita boleh buat relationship tu.